awak ambil sistem tu. Nabi bawa sistem Islamik, awak kata tak relevan. Pakailah sistem tu. Yang sistem riba kita ambil, sistem yang Nabi bawa awak tak ambil. Rasalah. Saya boleh cakap pun. Bukan saya menteri pun. Masa inilah nak lantik saya pun. Yang nak faham? Tak faham sudah. Bila saya join politik, orang hentam saya. Penunggang agama, cari makan. Kalau saya tak masuk politik, hanya boleh bercakap je tuan-tuan. Kuasa tak ada. Lantik saya tengok. Apa jawatan agak-agak yang boleh tuan-tuan. Tapi bukan di Melaka lah, tempat lain lah. Payah jadi penceramah ni tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, di dalam surah An-Nur ayat 63. Saya dah baca dah tadi ayat tu. La taj'alud du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dah. Bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dah. La taj'alud du'a ar-rasul bainakum. Janganlah kamu memanggil Rasulullah dengan panggilan ka du'a'i ba'dikum ba'dah. Seperti mana kamu memanggil kawan-kawan di kalangan kamu, orang-orang di kalangan kamu. Tak boleh panggil Rasulullah itu dengan panggilan macam mana kita panggil kawan-kawan kita. La taj'alud du'a ar-rasul. Jangan kamu panggil kepada Nabi itu seperti mana kamu memanggil kawan-kawan kamu, geng-geng kamu, sahabat-sahabat kamu. Allah Ta'ala larang kita panggil macam mana kita panggil kawan-kawan kita. Sebab itu tuan-tuan, bapa mertua Nabi panggil ya Rasulullah. Dia tak panggil mat. Saya ni ada pak mertua tak pernah panggil datuk pun. Oh, datuk balik. Tobatlah home, tak ada tuan-tuan. Kita ni Tok Imam. Ada mak mertua kita panggil kita. Oh, Tuan Imam, bila sampai? Tak ada. Bila kau balik Din? Nampak tak? Sebab apa? Dia menantu aku. Dia anak aku. Tapi Nabi tak. Bapa mertua dia, Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Uthman, dia panggil ya Rasulullah. Kerana apa? Hormat pada Nabi SAW. Kalau abang-abang ni, isteri panggil apa? Ada dia panggil pengurusi masjid. Tuan pengurusi masjid, datanglah makan. Kalau imam kita, abang mam, mainlah mamam. Jarang tuan-tuan. Dia panggil abang. Okay, dia panggil laling. Dia panggil oi ayang, habi. Waktu tengah marah, babi. Astaghfirullahalazim. Waktu tengah sayang, habi. Nabi Muhammad, isteri Rasulullah panggil ya Rasulullah. Dia tak panggil abang mat. Oh, abang mat. Tak pun dengan panggilan-panggilan lain. Dia panggil ya Rasulullah. Sebab apa? Allah perintah. Jangan panggil Nabi macam kamu panggil orang lain. Anak kita panggil kita ayah. Ayah. Abah. Kalau yang manja sikit. Jenis hak kampung dalam-dalam pak. Oi pak. Dia panggil pak. Jenis ayah tu miskin. Papa. Oh miskin sungguhlah tuan-tuan. Tambah lagi kedana. Papa kedana. Lagi miskin tuan-tuan. Dia panggil dengan ayah, dia panggil dengan daddy. Tapi anak-anak Rasulullah memanggil Rasulullah dengan gelaran, dengan panggilan ya Rasulullah. Maka kalau mereka yang hampir dengan Nabi panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, mana boleh kita panggil Nabi Muhammad itu Muhammad? Jangan duk buat. Marilah kita mengikut agama Muhammad. Dia buat ucapan macam itu. Muhammad mengajak kita ke arah kebaikan. Muhammad adalah manusia. Hei, Muhammad tu classmate kamu ke? Satu sekolah ke dengan Nabi Muhammad tu? Dia Nabi tu yang panggil Muhammad tu apa? Panggillah Nabi Muhammad. Panggillah ya Rasulullah. Panggillah Rasulullah, Nabi Allah. Allah menyuruh kita menghormati panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tambah lagi Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Hari ini orang mempertikaikan bila sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Oh, petikai pula. Kenapa awak tambah Sayyidina? Kenapa awak tambah Sayyidina? Sayyidina maknanya Tuan kami. Selawat dan salam ke atas Tuan kami, Sayyidina Muhammad. Salah ke? Maka sekarang zaman orang mempertikaikan. Jadi kalau orang tanya kita, apa kita nak buat? Saya baca selawat Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salah ke? Tak salah. Kita sembahyang tarawih, Tok Bilal ni. Ni tukang selawat ni. Fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Lagi dia sambung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak salah. Habis tu Ustaz, kalau saya baca tahiyat, tahiyat awal, tahiyat akhir, macam mana pula Ustaz? Untuk keluar daripada khilaf, yang ini kata boleh, yang ni kata tak boleh, kita ambil jalan tengah-tengah, kita baca macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ambil hak Nabi baca. Tapi hak di luar daripada tahiyat tadi, kita tambah Sayyidina Muhammad. Maksudnya apa? Penghormatan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah tak payah gaduh-gaduh. Selesai. Hidup kita ni simple tuan-tuan. Tapi jenis nak bergaduh juga payah. Kita duduk di Melaka, kita duduk di Malaysia. Di Malaysia, kalau kita bawa kereta, steering dia belah kanan. Bila tuan-tuan bawa masuk kereta daripada luar negara, steering dia belah kiri, jadi gaduh tak? Jadi gaduh tak? Dia tak jadi gaduh kalau kita tak bergaduh. Awak steering kiri, awak kirilah. Jangan awak condemn orang yang bawa kereta dengan steering sebelah kanan. Sebab dia kursus hari itu steering belah kanan. Dia belajar di sekolah memandu pun steering belah kanan. Undang-undang dan peraturan jalan raya pun steering belah kanan. Dan segala maklumat-maklumat sepanjang jalan diletakkan sebelah kiri. Sambil dia tengok, dia letak di situ. Sebab yang itu belah kiri itu ialah jalan tepi. Jalan yang tak pakai. Kalau lebuh raya, signboard semua belah kiri. Sebab apa? Senang. Dia tanah. Dia jarang letak di tengah-tengah. Nanti lori rempuh. Maka kalau sesuai di Malaysia, ialah kereta yang menggunakan steering kanan. Masalah kita sekarang, ada orang datang dari luar negara, dia pakai steering belah kiri. Dan dia kata kita punya steering belah kanan tak betul. Tak betul. Dia je betul. Padahal dia tu yang bawa daripada luar. Tak mana punya pelajaran tak tahu dia bawa, dia datang. Tak betul. Padahal dia nak memotong pun salah. Dia nak memotong pun susah. Sebab dia belah kiri, nak potong jadi payah. Jadi tuan-tuan, boleh tak pakai steering belah kanan? Boleh. Di negara yang gunakan steering belah kanan. Boleh tak menggunakan steering belah kiri? Lebih sesuai awak gunakan di tempat awak. Yang belah kanan sesuai di Malaysia, yang steering belah kiri sesuai di Korea. Maka pakailah di Korea. Korea pakai steering kiri. Arab Saudi pakai steering kiri. Masalahnya engkau bawa yang daripada Arab Saudi, kau bawa daripada sarang hair Korea, engkau suruh orang Melaka pakai steering kiri. Kan bergaduh dengan orang Melaka. Yang mana faham, tak faham sudah tuan-tuan. Ramai yang tak faham tajuk Maulid Nabi. Apa saya steering pula? Ustaz manalah dia berani jemput? Allah, saya buat perumpamaan. Di negara Malaysia, mereka merayakan sambutan Maulidur Rasul. Kami di sini sambut Maulud Nabi sejak ratusan tahun yang lepas. Bila datang Rabiul Awal, kami buat maulid. Datang Rabiul Awal, kami berzanji, kami merhaban, kami buat kenuri, kami buat selawat, kami buat qasidah, kami buat pa'arakan, kami buat ceramah dalam masjid, di padang dan sebagainya. Bila ratusan tahun yang lepas, itu kami di Melaka, steering belah kanan. Awak dari mana? Awak dari Saudi. Saudi tak bawa, Saudi tak buat. Jadi kalau awak bawa budaya di Melaka, memang bergaduhlah dengan orang Melaka. Jadi kalau awak tak nak buat maulid, awak baliklah ke Saudi.
Boleh faham? Simple punya hidup. Buat pun betul, tak buat pun betul. Silakan pada awak. Ini tidak. Salah. Bida'ah. Oh, ramainya masuk neraka, tuan-tuan. Janganlah cakap macam itu. Kita mempunyai ratusan ribu hadis. Kenapa hanya dipakai satu hadis? Kullu bid'atin dhalalah. Setiap benda yang bid'ah adalah sesat. Dan setiap benda yang sesat adalah neraka. Kenapa tak buka hadis-hadis yang banyak tentang Nabi? Tentang sambutan Nabi, tentang apa yang kita buat, mesti ada dalilnya, mesti ada hujahnya, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati. Dalam ayat ini Allah Taala sebut tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana mulianya? Di sini dia sebut salah satunya ialah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Sebutan nama Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala angkat. Dia makin diangkat. Nama orang lain tak diangkat, tuan-tuan. Habis-habislah. Mati sehari orang sebut. Mati 2 hari orang sebut. Mati 3 hari orang sebut. Masuk seminggu meninggal. Setahun meninggal, orang dah lupa. Tapi Nabi Muhammad tidak. Makin ramai orang yang menamakan anak dia dengan nama Muhammad. Bukan makin berkurang. Seluruh dunia orang menamakan anak dia sempena nama Nabi Muhammad. Nama anak awak apa? Muhammad Qasim. Nama anak awak apa? Muhammad Kazim. Nama anak awak apa? Oh, Muhammad Zul Arifin. Subhanallah. Muhammad. Lepas tu baru dia bubuh nama lain. Sampai ada orang perempuan nak bubuh nama anak dia yang perempuan pun Muhammad. Buat pendaftaran. Abang, anak abang perempuan, apa pasal nak taruh nama Muhammad? Saya nak ambil sempena Nabi saya. Masalahnya anak abang perempuan. Tak sesuai lah bubuh nama Muhammad. Nama Muhammad ni lelaki. Oh ya ke? Atau nak bubuh nama apa? Bubuhlah Siti Khadijah ke? Siti Khadijah tu bukan telekung ke? Astaghfirullahaladzim. Dia tanya pula, telekung ke? La ilaha illallah, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati. Nama Nabi Muhammad ni akan diletakkan sejajar di mana-mana pun. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Allah angkat kedudukan dia. Nama yang diletak, tuan-tuan tengok dalam dinding ke, di mana ke, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Mulia je Nabi Muhammad kita ni. Allah Ta'ala sebut perkara ini di dalam surah Maryam ayat 33. Tuan-tuan balik nanti buka surah Maryam ayat 33. Tak payah balik lah, sekarang pun boleh buka, ada handphone tu. Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Wassalamu ala yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan mudah-mudahan kesejahteraan diturunkan kepada hari kelahiran aku, hari kematian aku, dan hari aku dibangkitkan semula. Itu kata-kata Nabi Isa alaihissalam. Surah Maryam ayat 33. Allah Ta'ala sebut apa? Nabi Isa ni bukan Nabi Ulul Azmi. Dia bukan khataman nabiyyin. Dia bukan penghulu Nabi. Dia bukan ketua Nabi. Dia Nabi. Nabi Isa ni tuan-tuan, kita sebut dia Ulul Azmi. Tapi dia bukan ketua kepada Nabi-Nabi. Ketua kepada Nabi-Nabi ni tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling hebat maqam dan kedudukannya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan mulianya Nabi Muhammad sampai Nabi Musa tu teringin nak jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa tu dah Nabi. Dia seronok dengar cerita tentang Nabi Muhammad punya keistimewaan sampai dia kata kalaulah boleh aku pun nak jadi umat Nabi Muhammad. Siapa yang cakap? Nabi Musa, tuan-tuan.
Sampai Nabi Adam pun kenal Nabi Muhammad ni. Dalam syurga dah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa, dia nabi biasa. Dia tak mencapai taraf sebagai nabi yang disebut sebagai penghulu kepada segala nabi. Allah simpan dia, belum mati dia. Nanti sebelum daripada kiamat, Nabi Isa akan turun dan membunuh Dajjal. Nabi Isa akan mematahkan tiang-tiang salib. Nabi Isa akan membunuh segala babi. Masya Allah. Nabi Isa sebut, mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan kesejahteraan waktu aku lahir. Kalau Nabi Isa dilahir pun ada kemuliaan, takkan Nabi Muhammad lahir tak ada kemuliaan. Nabi Isa kata, waktu aku mati, ada kesejahteraan pada aku. Takkan Nabi Muhammad wafat, tak ada kemuliaan atas Nabi Muhammad. Nabi Isa kata, hari aku dibangkitkan di hari kiamat, akan ada kesejahteraan pada aku. Takkan Nabi Muhammad dibangkitkan hanya menjadi seperti manusia biasa. Nabi Muhammad berlebih-lebih kali gandanya daripada umat yang lain, manusia yang lain, Nabi yang lain. Kalau Nabi Isa ada kemuliaan waktu Nabi Isa dilahirkan, takkan Nabi Muhammad tidak ada kemuliaan. Sebab tu ulama-ulama mazhab kita mengatakan harus menyambut Maulidur Rasul. Sebab apa? Sebab kemuliaan ada waktu Nabi SAW dilahirkan. Kalau Nabi Isa ada kemuliaan, takkan Nabi Muhammad tak ada kemuliaan. Jadi kalau ada orang kata, mana dia dalil maulid? Baca dekat dia surah Maryam ayat 33. Selesai masalah. Hang tak jumpa dalam hadis hang punya pasal. Tapi aku jumpa dalam Quran. Kemuliaan Nabi Muhammad SAW pada hari kelahiran baginda. Jadi kalau awak seronok dengan kelahiran Rasulullah, apa masalah seronok ni? Di mana yang sebab awak nak seronok ni? Oh, berseronok dengan kelahiran Nabi, berseronok dengan kedatangan Nabi, berbangga dengan utusan Nabi kepada kita, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyuruh kita berbangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti balik rumah buka dalam Al-Quran. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih wa bidzalika falyafrahu. Okey, buka surah ayat tu. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, kerana dua benda ini hendaklah kamu bergembira. Dua perkara ini hendaklah kamu bergembira. Bila Allah berikan kepada mereka dua perkara ini, hendaklah mereka bergembira. Apakah dua perkara itu? Yang pertama, bifadlillah. Allah berikan kepada mereka ilmu pengetahuan. Suka kita tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kita ilmu pengetahuan. Bayangkan kalau kita sekarang tak ada ilmu, apa jadi? Kerana ada ilmu lah kita hari ini jadi bijak, jadi lebih daripada yang lain. Kerana ada ilmu lah kita ni ada 500 tahun darjatnya daripada yang lain. Kerana ada ilmu lah kita boleh memakmurkan dunia. Kerana ada ilmu lah manusia semakin baik kehidupan dia. Dan ilmu itu dasarnya datang daripada mana? Datangnya daripada Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus ayat 57. Balik buka surah Yunus ayat 57. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Telah datang kepada kamu semua suatu peringatan daripada Tuhan kamu. Suatu mau'izah daripada Tuhan kamu. Nama dia Al-Quran. Wa shifaa'un lima fis sudur. Yang menjadi ubat bagi penyakit yang ada dalam dada-dada kamu. Wa huda, yang menjadi petunjuk. Wa rahmah, dan menjadi rahmat kepada orang yang beriman. Jadi Al-Quran ini tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut apa dia? Mau'izah, syifa, huda, wa rahmah. Ini dipanggil apa? Kelebihan, kemuliaan yang Allah bagi pada kita
Nama dia Al-Quran. Dan wahyu ini ialah mukjizat yang dapat pada Nabi Muhammad. Dan kita jadi umat Nabi Muhammad, kita ada Al-Quran. Patut kita seronok bila kita dapat Quran. Patut berbangga kita bila dapat Quran. Tapi yang kita duk bangga ialah mukjizat orang lain. Kalaulah saya dapat tongkat Nabi Musa, senang saya belah laut Selat Melaka. Nak ke mana? Sumatera. Belah laut naik kereta Myvi, relax kata. Tak payah naik jeti Ustaz, ferry apa lah. Kalau saya ada tongkat Nabi Musa Ustaz, saya pukul laut, terbelah, senang ke Langkawi Ustaz. Boleh naik Honda Ustaz. Saya ada Honda dengan Myvi Ustaz. Amboi. Bang, kalau abang dapat tongkat Nabi Musa pun tak jadi apa. Abang bukan Nabi. Kenapa nak bangga dengan tongkat tu? Tak ada kat tangan kita pun. Tapi duk cerita, kalaulah aku jadi macam Nabi Ibrahim, bayangkan rumah terbakar, aku selama roh je masuk. Aku mesti jadi ketua bomba sedunia. Bila ada parakan hari kebangsaan, aku buat lagu tu. Atas lori, mesti makwu sebut, Abang Sado. Masya Allah. Bayangkan kalau rumah terbakar, aku masuk, tak terbakar badan aku tahu. Itu mukjizat Nabi Ibrahim bang. Kenapa awak nak benda yang awak takkan dapat? Kenapa awak tak berbangga dengan mukjizat Nabi Muhammad? Nama dia Al-Quran. Awak boleh baca, awak boleh pegang, awak boleh amalkan. Awak takkan sesat selama-lamanya. Awak akan jadi maju yang terhebat. Maju. Malah perkataan maju tu bahasa Arab. Orang putih pun tak ada perkataan maju. Dia terpaksa pinjam daripada bahasa Arab. Nama dia apa? Modern. Orang putih sebut modern. Orang Arab sebut madan. Yang bercahaya, yang maju. Orang Melayu sebut tamadun. Melayu Melaka. Tamadun kerajaan Melayu Melaka. Tamadun itu bahasa Arab. Daripada perkataan madan, madani, madan, madinah. Orang putih pun tak ada perkataan yang nak menggambarkan modern. Terpaksa pinjam daripada bahasa Arab. Bahasa Al-Quran. Tuan-tuan yang saya hormati, tiba-tiba Al-Quran yang ada pada kita tu kita tak banggakan. Seronok dengan Quran. Nama dia tadabbur, 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 tadabbur. Kaji, kaji, kaji Al-Quran. Ambil Al-Quran, ambil Al-Quran. Ni adik-adik depan saya ni, ramai kawan-kawan saya ni, TikTok ramai ni malam ni. Ustaz, kami ikut Ustaz dalam TikTok. Ni semua jedak-jeduk, ketar-ketir semua ni. Stopa malam ni Ustaz ni. Masya Allah, semua fresh. Pemikiran fresh. Ambil, kalau adik-adik rajin, mukjizat Nabi Muhammad, Al-Quran tu, adik-adik ambil nama surah saja pun cukup. Apa aku nak kerja ni? Tadi saya baca dalam TikTok. Engkau jadi ni 1,200. Engkau diploma pun 1,200. Engkau SPM pun 1,200. Engkau ijazah pun 1,200. Aduh, susahnya cari makan. Semua gaji 1,200, 1,500. Dan kau cari makan, kau nampak 1,500, 1,200, kau dapatlah banyak itu. Cuba awak buka minda sikit. Di dalam Al-Quran suratul Fatihah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Surah lembu betina. Surah lembu betina. Saya pengurusi pusat pendidikan Al-Barakah. Al-Barakah. Ramai pengurusi majlis yang salah sebut. Ada jemput pada Ustaz Kazim Ilyas daripada pusat pendidikan Al-Baqarah untuk menyampaikan ceramah. Al-Baqarah tu lembu. Pusat pendidikan lembu betina. Astaghfirullahalazim. Pusat pendidikan Al-Barakah. Surah Al-Baqarah. Surahnya lembu betina.
Dalam banyak-banyak surah, lembu Allah bubuh nama surah. Surah Muhammad nun kat belakang. Surah Nuh nun kat belakang. Surah Ibrahim nun kat belakang. Surah lembu dulu. Sayang, orang Melayu faham bodoh macam lembu. Orang Melayu faham bodoh macam lembu. Akhirnya lembu orang tak peduli. Bila orang tak peduli lembu, maknanya tuan-tuan, kita dah meninggalkan satu benda yang sangat berharga. Adik-adik cuba tengok kereta adik-adik pakai cushion kulit. Sebuah kereta Mercedes memerlukan 5 ekor lembu untuk dapat kulit, untuk dijadikan sebagai kulit cushion kereta. 5 ekor lembu. Kalau adik-adik jadi pembekal kulit pada syarikat Mercedes pun dah cukup. Daging lembu boleh disimpan bertahun. Simpan dalam peti ais, jadi batu. Baling orang, bengkak kepala. Adik-adik boleh buat bisnes serunding daging. Boleh tahan bertahun. Kita gendang, kita rendang, kita goreng, kita masak serunding daging. Kadang-kadang sampai 8 jam. Sama penerbangan ke Mekah. Dia boleh tahan lama tuan-tuan. Yang mana nak belajar di luar negara, tak tahu halal haram makanan di luar negara, nah serunding daging untuk awak. Nak pergi Korea, makanan tak tahu halal haram, nah serunding daging untuk awak. Berapa banyak zat yang dapat daripada daging lembu. Belum masuk lagi tuan-tuan, ubat-ubatan, ubat daya tahan sakit yang dapat daripada lembu, vaksin-vaksin yang dapat daripada lembu. Diambil daripada lembu, dijadikan sebagai vaksin dalam badan, kebal penyakit. Diambil daripada lembu. Belum masuk lagi tuan-tuan, daripada hujung sampai ke hujung boleh dijadikan sumber makanan. Dan yang paling hebat tuan-tuan, perniagaan yang datang daripada susu lembu dalam setahun menghasilkan pendapatan 1 trilion US dollar tuan-tuan. Dalam setahun berniaga susu lembu saja. Tapi bila sampai pada orang kita, bodoh macam lembu. Tak payah belah. Akhirnya orang putih ambil, Australia ambil, New Zealand ambil, Belanda ambil. Di rumah tuan-tuan ada Australia, di rumah tuan-tuan ada Belanda, di rumah tuan-tuan ada New Zealand. Susu lembu Nestle, susu lembu Dutch Lady, Belanda. Sampai selipar pun Jepun. Leceh betul tuan-tuan. Kasut pun Jepun, selipar Jepun. Hatta yang Melayu kita mana? Makan gaji sahaja. Jom adik-adik ubah. Tak naklah ustaz. Nanti kalau saya kerja bela lembu, siapa nak dekat saya ustaz? Bangla tu pun orang nak, takkan awak orang tak nak? Negro daripada Sierra Leone tu pun orang Melayu berselerak nak, apa hal awak tak nak? Berapa ramai orang Melayu kita berderet menikah dengan negro? Awak bukan negro, awak orang Melimau. Awak orang Pekalan Balak, pun salah. Nigeria pun dia orang menikah. La ilaha illallah. Buat. Bukan apa ustaz, kalau saya kerja jaga lembu, nanti tak boleh pakai tie dengan coat. Kalau gitu pakai je lah. Pergi ladang lembu pakai coat, pakai tie. Mana yuk? Ladang lembu kejap. Dia ni dah sewel ke apa? Apa sewel pula? Kalau adik-adik tak nak bela lembu, tak apa. Kita ambil nama surah lain. Surah apa? Surah Al-Hadid. Surah besi. Ni, masjid kita ni. Nampak cantik je. Cuba besi tak ada. Runtuh ni. Yang menguatkan bangunan kita ni ialah besi. Dan besi ni kata Allah diturunkan ke atas kamu besi. Maknanya besi ni Allah turun daripada langit bagi kat kita. Sampai dinamakan satu surah, nama dia surah besi. Berapa ramai orang jadi jutawan, dia jadi tauke besi. Adik-adik kalau rajin nanti pergi Burj Khalifa. Bagaimana mereka membina bangunan paling tinggi dalam dunia. Baca sejarah dia.
Saya pergi Burj Khalifa ni tuan-tuan di Dubai ni. Saya pergi. Saya nak tengok bangunan ni yang paling tinggi sekali dalam dunia ni. Naik lift. Dalam masa berapa minit sampai di atas. Masya Allah. Orang Perak kata bapa. Tingginya ya Allah bapa. Tinggi gila. Bahasa macam tu. Tak tahulah orang Melaka sebut apa. Saya nak pergi ke cermin tu tuan-tuan. Jenuh merangkak ni. Gaya nak tengok juga. Kalau ini jatuh ke bawah. Polis bawa plastik biru kutip daging ni tuan-tuan. Tingginya subhanallah dekat 900 meter. 900 meter maknanya hampir 1 kilometer panjang dia. Tinggi dia. Paling tinggi dalam dunia. Yang nak lawan di KL pun ada satu lagi ni. Menara apa kan nak lawan. Di China pun lawan. Tuan-tuan, besi yang membina menara itu, kalau disusun sepanjang daripada Dubai sampai Australia. Panjangnya besi dia tuan. Besi yang membina bangunan tu kalau disusun panjangnya daripada Dubai pergi ke Australia. Dan tak pernah habis besi. Dan siapa yang jadi besi punya orang? Kaya dia tuan-tuan. Besi makin lama makin naik, makin lama makin naik harga dia. Ni pengurusi kita ni property punya orang ni. Kontraktor punya orang. Dia tahu harga besi sekarang berapa ringgit? Lembu berapa ringgit? Dulu kita boleh beli seekor lembu 1,500. Sekarang tobat lahum tak dapat lah. Sekarang 3, 4 ribu, 5 ribu. Berapa ribu untuk bilai lembu sekarang di Melaka? Buat korban? 5 ribu. Dulu 1,800. La ilaha illallah. Kawan saya, dia buat korban. 2 tahun lepas, dia ajak saya join korban. Jadi juru cakap. Dia buat korban saja makcik 24 juta makcik. Jadi adik-adik buatlah korban. Buat korban setahun sampai mati tak payah kerja lah. Duduk relax tengok gegar baganza. Bayangkan masjid kita ni ada pengurusi muda ni. Pemikiran cerdas. Tubuhkan unit ekonomi. Belah lembu, buat korban, ekspor, jual semua satu Malaysia. 24 juta tuan-tuan. Tak payah dah masjid edar tabung hari Jumaat. Pasal duit tak banyak. Terpaksalah edar tabung waktu khutbah. Tok Bilal tengok je takut tabung tu berjalan-jalan terus keluar terus. Tak balik-balik dah. Tabung ada 14, yang balik 10, 4 lebuh. Sebab tu ada setengah masjid, dia takut tolak, takut sampai terus. Ujung, tak balik-balik. Dia gunakan orang. Supaya tabung tadi balik. Siap rantai lagi orang tu. Begini kan ni. Astaghfirullahalazim. Bergari lagi tu. Yang paling saya tak boleh lupa depan mata saya. Dia bawa tabung bawa tuan-tuan. Bila bawa tabung tu, ada dialog pula. Ni RM5. Aku nak bagi RM1. Bawa balik 4. Bayangkan. Ini RM5. Aku nak bagi RM1 saja. Bawa balik 4. Apa jawab tukang kutip? Pusing dulu, nanti datang balik. Betul tuan-tuan. Habis dia pusing, dia datang balik. RM4. Satu. Allah. Saya tanya tu imam, kenapa tak tegur dia orang cakap waktu khutbah? Saya tak tahu, saya baca ikut teks. Sudah tuan-tuan. Dalam teks tak ada suruh tegur-tegur. Ni masalah ni. Dia membaca khutbah, dia tidak berkhutbah. Boleh kita baca khutbah, tapi dalam masa yang sama kalau ada emergency dan sebagainya, tu imam boleh tegur, boleh cakap. Atas kepala tuan-tuan ni, tu kipas tu nampak tak? Ini kalau jatuh di bawah 40% kena ni.
Boleh cakap. Kita duduk di belakang waktu khutbah. Kita tengok di atas. Hai, kipas ni nak jatuh ni. Boleh cakap, bangun, kipas nak jatuh. Boleh. Jangan tak bercakap. Berdemuk jatuh. 20 orang hilang kepala. Datang ambulans, datang polis, datang reporter temu ramah dia. Masa kejadian itu, abang berada dalam masjid, abang berada. Saya betul-betul ada dekat pintu. Saya nampak lah kipas tu nak jatuh lah. Kenapa abang tak bagi tahu pada orang lain? Waktu kita khutbah, tak boleh berkata-kata. Astaghfirullahalazim. Bengong betul tuan-tuan. Boleh berkata-kata, bukan setakat imam, makmum pun boleh. Jika ada sebab. Jika ada sebab. Waktu baca khutbah, kereta berbunyi alarm. Bisingnya pekak. Imam boleh suruh Bilal pergi tengok. Haji, pergi tengok kereta siapa tu? Tuan Haji pun pergi. Jadi hero. Gini datang hero. Ambil nombor kereta. AKE 111. Bagi AKE 111. Alarm membunyi. Pergi tutup. Boleh. Bukan dia boleh cakap. Saya tak boleh tegur lah. Sebab tak ada dalam teks khutbah. Sudah tuan-tuan. Harapnya untuk imam ni. Tuan-tuan yang saya hormati, jom kita tengok pada Al-Quran sahaja. Nama surah saja ada faedah. Subhanallah. Bayangkan tuan-tuan, isi kandungan Quran. Yang kedua, benda yang kamu kena gembira, kata Allah, falyafrahu wa birahmatihi. Kerana kamu dapat rahmat daripadanya, daripada Allah. Rahmat daripada Allah tu apa? Abdullah bin Abbas berkata, rahmat itu bermaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan membawa rahmat pada sekalian alam. Rahmat. Maka Allah kata, bila kamu dapat Quran, bila kamu dapat Rasulullah, apa yang kamu kena buat? Falyafrahu. Hendaklah kamu berbangga. Hendaklah kamu bersuka. Hendaklah kamu seronok. Sebab kamu dapat dua benda yang sangat bernilai. Satu namanya Al-Quran. Satu lagi namanya junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya muliakan, nama Nabi Muhammad disebut 4 kali di dalam Al-Quran. Disebut nama Nabi kita 4 kali. Disebut nama Ahmad sekali. Nama Nabi Muhammad gelaran ada 201 nama. Nama saya Muhammad Kazim 1. Nama gelaran Ikram. Di kampung saya panggil nama saya Ikram. Keluarga saya panggil saya Dek Yan. Keluarga kami semua panggil anak-anak dengan nama Dek. Ada dipanggil Dek Cha, ada dipanggil Dek Mah, ada dipanggil Dek Mek. Saya pula Dek Yan nama saya. Keluarga saya tak panggil Kazim. Mereka tak panggil saya Ikram. Mereka panggil saya Dek Yan. Mak saya panggil Dek Yan. Itu gelaran saya. Orang kampung saya panggil Ikram. Mereka tak kenal Kazim. Mereka kenal Kazim ni bila masuk TV. Ini Ikram. Kazim tu Ikram. Nampak tuan-tuan? Bergaduh laki bini tuan-tuan. Pasal Ikram je. Kemudian bila dah tua-tua ni, orang panggil Duke. Duke. Highway kat Kuala Lumpur tu. Pergi mana pun Duke. DUKE. Duke nama dia. Kalau dulu makwa saya panggil Zim. Zim. Ambo manjanya Zim. Mai budak-budak kecil tu panggil Tok Jim. Tok Jim. Habis kuat saya ada 6 je nama gelaran.
6 je nama gelaran. Orang Arab kata semakin banyak nama gelaran, semakin baik orang tu. Dan Nabi Muhammad ada 200 gelaran. Maknanya Nabi Muhammad memang baik. Nama dia Al-Amin. Orang yang sangat amanah. Tuan-tuan yang saya hormati. Saya tak ada lah amanah sangat. Saya simpan apa? Saya simpan 10 orang yang bagi saya 3,000. 3,000 setiap seorang, seramai 10 orang. Maknanya 30,000 orang simpan kat saya. Duit apa Ustaz? Duit belanja mati. Ustaz, kalau saya meninggal, ini duit belanjanya pengurusan jenazah 3,000. Ustaz ambil tahu, simpan ya, gunakan kalau makcik mati, ini. Saya tanya pula, kalau saya mati dulu macam mana? Saya simpan, saya tulis nama dia. Pemegang untuk pengendalian jenazah Hajah Rogayah serah 3,000. Tarikh sekian-sekian. Tarikh mati kosong. Yang mati 3. Dah isi dah. 3 orang. Ada lagi 7 orang. Itu amanah orang. Bila dia meninggal, saya ambil duit tu, bayar duit kubur. Duit jenazah van. Duit mandi mayat. Duit kapan. Duit pengurusan. Masya Allah. Kenapa mahal sangat Ustaz? Sebab tanah kubur mahal. Kalau nak yang murah, dalam sikit, 700,500. Kalau nak yang mahal, corner lot 1,800. Tepi jalan lagi. Corner lot, bukan end lot, corner lot. Ada makcik yang pesan, nak hujung jalan, tepi jalan. Saya tanya, kenapa makcik? Tak adalah sunyi. Kalau kat bahagian dalam tu sunyi sangat Ustaz. Kalau tepi-tepi tu kereta lalu lalang, tak adalah sunyi. Baik. Balik tu saya menung je. Macam mana tuan-tuan? Subhanallah. Tok guru kampung dulu-dulu, orang mana ada pergi bank? Tok guru pondok dulu, mana ada orang pergi bank? Barang emas, duit. Bila dia orang nak pergi Mekah, dia orang jumpa tok guru, simpan. Tok guru ni simpan bawah katil ni. Nanti balik umrah, serah balik. Tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ni amanah Al-Amin. Bila orang-orang di Mekah nak musafir, mereka nak simpan di mana? Siapa orang yang paling amanah yang dipercayai? Nabi Muhammad. Mereka simpan rumah Nabi Muhammad. Minta tolong simpan. Sebab mereka tahu Nabi Muhammad takkan cilok. Nabi Muhammad takkan curi. Dia sangat amanah. Dan orang Mekah percaya pada dia. Bila berlaku peristiwa hijrah, Nabi nak pindah ke Madinah, Nabi panggil Ali. Ali, aku nak pindah ke Madinah, hijrah. Engkau gantikan tempat tidur aku. Di luar sana tu orang nak bunuh aku. Jadi engkau tidur di sini, mereka beranggapan engkau tu aku. Kau tidur gantikan tempat tinggal aku. Apa kata Sayyidina Ali? Baik Rasulullah. Bayangkan tuan-tuan, orang nak bunuh dan Nabi suruh dia ganti. Dan dia sanggup. Inilah dia iman. Cuba abang-abang jadi Sayyidina Ali. Mat, ganti tempat aku. Di luar orang nak bunuh. Engkau nak ke mana pula? Aku nak belah, engkau tunggu sini. Agak-agak kalau kita jadi Sayyidina Ali, apa kita nak jawab? Oh, dia belah, tinggal kita seorang pula. Oh, banyak cantik. Itu kita tuan-tuan. Kita ni nak suruh tutup kipas ni pun susah. Nak suruh padam lampu pun susah. Mat, masjid tak tutup lampu. Tutuplah. Dah nak balik kita ni. Oh, aku pula. Aku bukan siap. Aku bukan Tok Bilal. Pasal aku pula. Saja tuan-tuan. Belum suruh ganti nyawa. Yang kedua, kenapa disuruh Ali tinggal
Engkau tunggu sampai aku hijrah, kau tinggal di sini. Kenapa? Kenapa Ali tak ikut sekali? Sebab di rumah Rasulullah masih ada simpanan-simpanan orang di Mekah yang belum Nabi pulangkan pada pemilik-pemilik dia. Bayangkan tuan-tuan, kalau Nabi orang yang tidak amanah, dia cabut, calik-but sekali dengan harta-harta dia bawa ke Madinah. Tapi tak. Dia simpan, dia panggil Ali, nanti besok yang ni orang tu punya, yang ni orang tu punya, yang ni orang tu punya. Kau pulangkan balik. Lepas kau pulang ni, kau pergi ke Madinah. Sebab tu Nabi duduk di Quba beberapa hari, di antaranya Sayyidina Ali akan berduduk di belakang Masjid Quba tu. Dia duduk tunggu Nabi, duduk tunggu Ali di situ tuan-tuan. Punyanya amanah. Dan mereka percaya pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu amanah. Sampai mereka simpan duit pada Nabi Muhammad. Tapi bila Nabi kata, aku Rasul, mereka tak percaya. Punya buruknya perangai mereka masa itu tuan-tuan. Mereka percaya pada Rasulullah. Rasulullah takkan bohong. Tapi bila Nabi kata, aku ni Rasulullah, mereka takut kepada Abu Jahal. Mereka takut pada Abu Lahab. Mereka takut pada Umayyah. Mereka takut kepada Al-Walid bin Mughirah. Mereka takut dan mereka cinta dunia lebih daripada Nabi. Dan mereka mengatakan bahawa Nabi itu ahli sihir. Nabi itu adalah pembohong. Padahal harta mereka disimpan dalam rumah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu sangat jujur. Nabi Muhammad tak akan ambil benda-benda lain. Nama dia apa? Nama dia Al-Amin. Lagi? Apa lagi nama Rasulullah? Al-Hashir. Al-Hashir. Apa dia Al-Hashir? Semua orang akan berkumpul menghadap Nabi Muhammad. Semua orang berkumpul mencari Nabi Muhammad, minta tolong di hari kiamat. Tuan-tuan sekarang ni, cuba tengok. Datanglah malam ni ada majlis Maulidun Nabi, ada ceramah. Ada makan tak Tuan Bilal? Ada makan? Tak ada Ada juga. Allah, hebatlah. Tulis pula di bawah, ada makan. Marilah. Tak payahlah, saya sibuk. Malam ni dah janji dah dengan anak-anak nak makan shell out. Apa? Shell out. Kata gaut. Macam mana awak boleh makan shell out? Tak apa, saya gaut. Anak tak gaut. Kalau gitu datanglah makan ceramah. Di masjid pun ada makan. Tak apalah. Tak apalah. Kau orang pergilah. Lagi pun aku dah selalu dengar ceramah Ustaz Kazim tu. Datang jumpa orang lain pula. Malam ni ada sambutan ceramah kita buat sempena Maulid. Datanglah. Allah, aku dah janji dengan anak-anak nak makan dekat Petron Out. Oh. Yang sana Shell Out, sini Petron Out, yang sana Petronas Out pula tuan-tuan. Oh, lepas ni Caltex Out pula tuan-tuan. Di dunia engkau tak mau Nabi Muhammad. Di dunia engkau langsung tak berminat dengan Nabi Muhammad. Di hari kiamat engkau nak cari siapa? Kau nak menghadap siapa? Engkau nak menghadap Nabi Adam. Badan pun kemetot. Masa bila umat aku badan kemetot? Tuan-tuan nak menghadap Nabi Nuh. Aku tak kenal kau. Umat aku 80 orang yang beriman pada aku. Engkau bila pula ni? Sudah. Pi jumpa pula Nabi Musa, jumpa Nabi Ibrahim. Minta tolong Nabi Ibrahim, minta tolong Nabi Musa. Abang Ibrahim, tolong Abang Ibrahim. Abang ingat, tak ingat sudah. Abang Ibrahim, tolong Abang Ibrahim. Lompat Abang Ibrahim tu. Nak buka tali tu. Abang ingat, tak faham sudah. Nabi Ibrahim kata, bila masa aku ada masalah dengan engkau, yang kita jumpa ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menghadap Nabi Muhammad. Semua orang cari Nabi Muhammad, tolong. Sejengkai ni. Matahari sejengkai. Panas, ramai, sesak. Jangan bayangkan di padang mahsyar ni Kak Leha macam kita sekarang ni. Dapat tiang.
lega rasanya. Kipas angin pula atas kepala, lagi tak bergerak. Tuan-tuan ingat di pada masyar macam ni ke? Bawa air datang, mana mangah? Pada masyar, relax. Sambil bawa handphone, main handphone pula. Agak-agak lama lagi nama nak panggil, tengok TikTok pula ini. Sekarang boleh lah dengar khutbah pun main TikTok. Tunggu hari kiamat. Toktik tak ada, TikTok tak ada, baju pun tak ada, pakaian pun tak ada, seluar pun tak ada. Masa tu kau nak cari siapa? Sekarang tak apalah kalau susah. YB ada. Sekarang ni semua orang, tuan-tuan cakap je tuan-tuan susah. Satu gerombolan datang bantu. Cakap je sekarang ni susah, tak ada makan. Besok boleh buka kedai runcit, punya banyaknya orang hantar makanan. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajipan pada negara. Masa ni lah. Nak minta apa pun dapat. Sebab lepas ni belum tentu dapat. Yang mana faham-faham, tak faham sudah tak ni. Ni dunia. Ramai boleh tolong. Kita ada DO, kita ada pengurusi masjid, kita ada menteri kita. Agak-agak dia orang lambat tolong. Kita ada Ustaz Abid Liu. Bawa je anak, bubuh dalam troli, tolak dekat traffic light. Ada orang viral. Besok dapatlah kereta sebuah tuan-tuan. Di hari kiamat, siapa yang boleh tolong? Siapa yang boleh bagi syafaat? Tu nama dia apa? Al-Hashir. Sebab tu kita kena sayang dengan Nabi kita. Tuan-tuan pernah dengar tak? Orang sebut, bila kita masuk dalam kubur, 7 langkah orang balik, malaikat sampai. Langkah tu, tapak tu nama dia Ni'laini. Tapak. Ada hadis sahih tu tuan-tuan. Cerita tentang mayat masuk dalam kubur. Bila kita dimasukkan ke dalam kubur. Yang ni yang banyak orang tanya saya. Okey Ustaz, soalan muka nakir ada. Dalam kubur ada. Okey, sekarang macam dia duduk di Sarawak, tepi sungai. Dia sedang basuh kain tepi sungai. Datang buaya, sambar dia dan makan dia. Dan sekarang dia ada dalam perut buaya. So soalan saya, di manakah malaikat muka nakir menyoal sedangkan dia dalam perut buaya? Itu soalan saya. Nah. Bayangkan kalau dia tak dapat jawab, malaikat pukul dia. Tak ke buaya itu terkejut? Apa hal? Dahlah tangan buaya tu pendek, tak sampai nak garu perut. La ilaha illallah. Di mana soalnya? Ustaz, saya pelajar perubatan. Kadang-kadang kita mengkaji tubuh manusia berdasarkan kepada mayat. Mayat tu kita belah mayat, kita tengok Ustaz. Jadi dia disimpan dalam botol, dia disimpan dalam peti ais bertahun-tahun, berbulan-bulan. Jadi soalan dia, di manakah soal kubur kepada dia sedangkan dia tidak ada kubur? Ustaz pergi ke China, ada mayat pemimpin negara China yang duduk dalam cermin. Sampai sekarang tak ditanam. So dia lepas ke seksa kubur. Saya cadang macam itu Ustaz, kalau saya mati jangan tanam. Saya dah pesan pada anak saya. Mayat Firaun tak tanam, mayat Stalin tak tanam, mayat Mao Zedong tak tanam. Semua duduk dalam kaca. Boleh tengok lagi mayat dia, elok duduk sengih. Bang, sebab tu abang kena belajar. Saya belajar Ustaz. Abang kena belajar makna setiap satu perkataan. Apa makna kubur? Kubur maknanya ialah di mana mayat itu ada. Itulah kubur ya. Yang kita duk tanam tu tanah perkuburan. Tanah perkuburan. Tanah perkuburan Islam. Bila masa dia mengucap
Tanah perkuburan Islam. Tanah perkuburan orang-orang Islam. Itulah kubur. Mayat tu masuk di situ, itulah kubur. Kalau dia dalam perut buaya, itulah kubur untuk dia. Kalau dia dalam botol, botol itulah kubur untuk dia. Habis itu saya tak nampak apa malaikat itu soal, sebab awak sudah berada di alam lain. Dia berada di alam lain. Dia di alam barzah. Awak alam dunia. Alam dunia dan alam barzah tak campur. Macam mana awak ada isteri mengandung, anak dalam perut itu alam rahim, tak sama dengan alam dunia. Jangan faham anak dalam perut makan macam kita makan. Jangan faham, dia alam lain. Kita marah menantu kita makan pedas. Mengandung 8 bulan makan pedas. Makan pedas-pedas tu, kesian budak tu. Budak dalam perut tu pedas lah. Dia ingat budak dalam perut tu nganga makan sambal ke. Mentang datang ke Melaka makan asam pedas. Pedas-pedas. Tuan-tuan ingat budak dalam perut macam tu ke? Bila pedas terajangnya perut mak dia. Oh pedas mak. Mak dia pun minum ais. Baru lega. Hoi, jangan faham macam tu. Dia alam lain. Dia duduk dalam air. Dia duduk dalam air ketuban. Sebab tu dia boleh hidup. Dia bernafas dalam air. Dia hidup dalam air. Kenapa dia boleh hidup? Sebab dia dalam rahim. Tetapi bila dia lahir ke dunia, dia tak boleh duduk dalam air. Bila lahir, bubuh dalam besen. Bidan bubuh. Tengok, bidan matilah anak saya. Jangan takut. Dalam perut awak, dalam air. Sekarang pun dia kena dalam air. Sudah tuan-tuan. Bidan manalah yang kamu pakai pula ni tuan-tuan. Dia tak sama alam. Faham makna, tuan-tuan akan dapat maksud dia. Maka soal jawabnya berlakulah di mana sahaja mayat itu berada. Baik dalam buaya, baik dalam perut tanah, baik dalam laut. Kena fahamlah usul. Apa makna sembahyang? Apa makna sembahyang? Beberapa perkataan, beberapa perbuatan, beberapa bacaan yang bermula daripada takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Itulah sembahyang. Sembahyang tu bila bermula takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bila habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullah. Sembahyang dah selesai. Okey, sembahyang dah habis. Jadi, Assalamualaikum warahmatullah. Terkentut. Sah tak sembahyang dia? Sah, sebab dia sempat salam yang pertama. Habis. Tapi kalau Allahu Akbar, bila dia rukuk, perut kentut. Batal. Sebab kentut tu halal. Tetapi dia jadi haram bila awak sembahyang, batal. Sebab tu nama dia takbiratul ihram. Mengangkat takbir yang mengharamkan yang halal. Makan tu halal. Bila dah sembahyang, tak boleh makan. Jangan duk makan pula daging korban tu. Bismillahirrahmanirrahim. Daging tadi ni sudah ditelannya pula tuan-tuan. Pula telan. Batal lah sembahyang. Tapi kalau awak Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, air mineral dah ada kat depan, minum je lah sembahyang tarawih. Boleh. Sebab dah habis salam. Yang salahnya air mineral ni buh dalam poket. Siap-siap tu imam buh sini. Ada straw. Allahu Akbar waladdallin. Amin. Makmum baca Fatihah, dia pederah air. Bismillahirrahmanirrahim. Yang itulah batal makcik.
Sebab dalam sembahyang tak boleh minum. Habis tu bila nak minum? Selepas salam. Habislah. Sebab itu ada orang tanya pada saya, Ustaz, apa hukum Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sapu muka? Harus sapulah. Tapi Nabi tak buat. Ialah masalahnya sembahyang awak sah. Apa masalah? Dah habis sembahyang. Yang tak bolehnya tengah-tengah sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang tu yang salah. Lepas habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Baca doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu ala Muhammad. Bersalam. Boleh tak? Boleh. Nabi tak buat. Apa kejadahnya Nabi tak buat? Bukan awak bersalam dalam sembahyang. Dah habis. Terpulanglah. Yang salahnya, tengah-tengah sembahyang bersalam. Allahu Akbar. Makmum main tepuk bahu tu imam. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu. Ini tuan-tuan, itulah nama dia bid'ah. Yang tu pun susah nak faham. Bergaduh-gaduh. Faham kaedah usul fiqh, dapat jawapan dia, tak ada gaduh. Masalah sekarang ni orang tak nak belajar. Dia kata Nabi tak buat, Nabi tak buat, Nabi tak buat. Bukan masalah Nabi tak buat. Berapa banyak benda yang Nabi tak buat, benda tu jatuh harus kalau kita buat. Jatuh harus, buat je lah. Susahnya sekarang mengajar zaman sekarang tuan-tuan. Kita dah cerita tentang Nabi, terpaksa bercerita ulang balik pada awal balik. Cerita benda-benda yang jadi khilafiah. Orang nak cerita, Nabi Muhammad datang bukan nak selesaikan masalah janggut. Nabi Muhammad datang bukan nak cerita pakai cincin belah kanan jari manis. Semata-mata. Nabi Muhammad, dia datang, dia bawa sistem kehidupan. Ad-din. Ekonomi dalam Islam. Baru ni orang tanya saya, Ustaz, sekarang BLR pinjaman, loan sekarang makin naik Ustaz. Apa pendapat Ustaz? Apa solusi Ustaz? Solusi apa? Dan kau ambil sistem riba, dapatlah riba. Daripada 900 naik 1,200 kena bayar. Awak ambil sistem tu. Nabi bawa sistem Islamik, awak kata tak relevan. Pakailah sistem tu. Yang sistem riba kita ambil, sistem yang Nabi bawa, awak tak ambil. Rasalah. Saya boleh cakap pun. Bukan saya menteri pun. Masa inilah nak lantik saya pun. Yang nak faham? Tak faham sudah. Bila saya join politik, orang hentam saya. Penunggang agama, cari makan. Kalau saya tak masuk politik, hanya boleh bercakap je tuan-tuan. Kuasa tak ada. Lantik saya tengok. Apa jawatan agak-agak yang boleh tuan-tuan. Tapi bukan di Melaka lah, tempat lain lah. Payah jadi penceramah ni tuan-tuan. Pakai songkok hitam. Songkok hitam. Belah mana? Dah songkok hitam tinggi tu GST lah, apa lagi. Geng songkok tinggi. Ini UMNO. Susah pakai songkok hitam. Malam besok pakai kepiah putih. Ustaz Kazim belah mana? Pas lah putih-putih. Malam lusa pula pakai serban pula. Dia belah mana? Ni Maula ni, Habaib ni. Mungkin keturunan yang ke-40 ni. Farudah tuan-tuan ni. Malam keempat pakai topi sudu. Mana punya orang ni? Tak tahu ini. Sesatnya ni tuan. Payahnya jadi penceramah. Ustaz tak tegur. Bila tegur, kena ban. Bila tegur tak boleh buat apa. Hanya sekadar bercakap. Pasal tak ada kuasa. Ustaz kena masuk. Bila masuk orang tahu pula penunggang agama. Ini cari makan dengan politik. Itu je mana? Apa nak buat sekarang tuan-tuan? Bayangkan tuan-tuan kalau semua penceramah ni duduk. Bayangkan tuan-tuan. Agak-agak saya jawatan faham tuan.
Yang paling layak dengan saya lah, Menteri Belia dan Sukan. Belia dan Sukan apa, penyakit pun banyak. Menteri Kesihatan lah. Tuan-tuan yang saya hormati, bila kita tak ikut sistem Nabi Muhammad, inilah yang berlaku. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Kalau kamu tak ikut Nabi Muhammad, kamu menyalahi perintah Nabi Muhammad, akan datangnya kepada kamu fitnah yang besar. Au tusibahum azabun alim, dan datang pada kamu azab yang pedih dengan sebab bantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita pakai rasa. Allah, tuan-tuan, pening kepala ni. Pening kepala. Yang jantan nak jadi perempuan. Tuan-tuan tak pening ah? Anak kita lelaki, bila balik pakai skirt. Mak, bila masa aku mak kamu? Mak, takkan tak kenal. Ya Allah. Anak jadi perempuan. Buat live. Terlupa tutup pula. Oh, tidur tuan. Anda faham? Tak faham sudah. La ilaha illallah. Akak tak takut ke anak jantan jadi pondan? Abang-abang tak takut ke anak perempuan menikah dengan pengkit? Anak perempuan ikut jantan tetapi perempuan. Dia belagak jadi jantan. Allah, tuan-tuan. Takutnya zaman sekarang ada anak kita menikah dengan orang putih murtad. Mak tak boleh buat apa, duduk di luar negara menangislah mak. Baru ni orang melawat sekolah saya 19 buah bas. Satu surat tu mak dia hantar, minta saya tolong doa buat sembahyang hajat. Anak dia menikah dengan Mak Saleh, pergi ke Eropah, ikut agama orang putih. Dia yang melahirkan, dia yang menyusukan. Bila dah besar, murtad. Mak ni nak tidur malam ke? Mak ni lepaskan makan shell out, anak dia murtad seorang. Tuan-tuan, gamak ke tengok gegar bangsa anak tuan-tuan murtad seorang? Tak gamak kita. Makan nasi pun tak gamak. Duk teringat ke anak, air mata jatuh melitik ni. Anak aku Islam, nikah dengan orang putih, murtad, ya Allah. Mak menangis, bapak selama rok aja. Nasi tambah, nampak anak. Astagfirullahalazim. Ni bukan tuan-tuan lah, ni di Afrika ni entah ni. Allah, tuan-tuan, kita takut sungguh. Balik hak tadi ni, duduk dalam kubur tu. Nabi kata, bila kita masuk dalam kubur, kamu mendengar orang yang menghantar mayat kamu ke kubur, kamu dengar tapak kaki mereka balik. Ni yang tadi tu. Belum lagi mereka keluar habis, malaikat dah sampai. Maka orang dulu-dulu kata 7 langkah datang. Itulah dia maksud dia tu. Belum habis lagi keluar, malaikat dah datang. Nama dia Munkar dan Nakir. Maksud dia apa? Bukannya lama. Sekejap je. Masuk, orang balik, dia datang. Dan orang tak habis balik, kamu dengar tapak kaki dia orang tu. Masya Allah. Sebab tu ada orang yang bila balik pada hantar jenazah, dia berbual dengan kawan dia. Dia kira tau. 1, kejap. Kira 1, 2, 3, 4, 7. Itu dah kena soal tu. Nampak? 7 langkah tu. Itu mampus dah tu. Agak-agak boleh ke jawab tu. Mampus dah. Hei, nampak? Hei, gitu dia. Dia keluar pada pintu pagar kubur, dia langgar adik motor, mati dia pula. Mati tanam petang lepas asar. Tanam sebelah kawan dia tadi. Kawan dia pula kata, nampak sudah tuan. Oi, kau ingat kau tak mati ke? Patutnya kau ambil pengajaran. Dia dah kena, aku bila lagi? Dia sedang disoal, selepas ni aku, ya Allah, ya Allah. Saya ada kawan saya Mukhtar, Allah yarham, Mukhtar Ibrahim.
Dia kawan dengan saya benda kecil. Sampailah dia mati. 2018. Bila saya duduk tepi kubur dia, waktu jenazah dia diturunkan, waktu digali liang lahat, saya duduk, saya menangis tau. Ramai belakang tepuk saya ni. Sabar Ustaz, sabar. Datang orang ni, sabar Ustaz. Kawan saya baik tuan-tuan. Tidur, makan, minum, pergi umrah semua dengan dia. Kemudian, bila saya ceramah, saya kata tuan-tuan, saya bukan menangis sebab dia meninggal. Saya menangis sebab saya membayangkan kalau aku tu dia tu aku macam mana? Saya membayangkan mayat yang dibawa turun tu adalah saya. Nak jawab apa dengan malaikat? Tapi Allah masih bagi nyawa pada aku. Alhamdulillah, aku boleh taubat. Kalaulah mayat tu aku, ya Allah, nak lari ke mana tuan-tuan? Punya cepat malaikat datang. Dan mayat tadi tuan-tuan didudukkan. Abang kita ni duduk bersila. Dalam kubur duduk cokoh. Macam mana duduk cokoh? Bangun daripada tidur akak-akak, kita duduk, kaki lunjuk ke hadapan. Itulah nama dia. Cuba buat abang, lunjuk kaki ke depan abang. Itu dia. Nyesal aku duduk depan. La ilaha illallah. Bila didudukkan macam tu, malaikat tanya apa kat dia? Dia panggil Datuk? Tak. Dia panggil Ustaz? Tak. Dia panggil Tok Ketua? Tak. Tuan Imam? Tak. Apa pendapat kamu tentang Muhammad bin Abdullah? Itu soalan pertama dia. Duduk je dia tanya. Apa pendapat kamu tentang Muhammad bin Abdullah? Kalau kita jawab, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Muhammad bin Abdullah adalah pesuruh Allah, Nabi Allah. Selamat kita tuan-tuan. Itulah yang aku pegang sampai aku mati. Kata malaikat, kami dah tahu kamu boleh jawab. Sekarang kamu jawab soalan yang lain. Man rabbuka, man nabiyuka, ma kiblatuka. Akhirnya kita jawab dengan lancar dan fasih. Maka kamu rehatlah di sini sampai hari kiamat. Soalan pertamanya ialah tentang Nabi kita. Apa pendapat kamu tentang Muhammad bin Abdullah? Muhammad Abdullah bukan pelakon ke? Dia tampar kita tuan-tuan, mampus berselerak. Yang dengarnya segala isi tanah, isi bumi ini melainkan manusia dengan jin. Tak lepas tuan-tuan. Perkara yang pertama ditanya dalam kubur ialah tentang Nabi kita. Sebab tu kita kena sayang, kena taat pada dia, kena ikut dengan dia supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Berapa banyak ayat wa may yuti'illah wa may yuti'illah wa rasulah ati'ullah wa ati'ur rasul. Jangan bantah Nabi. Ustaz, kenapa tak boleh bantah Nabi? Sebab umat-umat dulu bantah Nabi. Umat Nabi Nuh bantah Nabi Nuh, tenggelam habis. Umat Nabi Soleh bantah Nabi Soleh, Allah datang ribut topan, mampus habis. Umat Nabi Lut, Allah hancurkan pasal bantah Nabi Lut, terbaliknya bumi itu. Saya bila sampai di laut mati tu, jalan, bukan berjalan lah, naik kereta. Bila nak pergi tu saya dak. Jantung ni laju ni. Dak, ding, dung. Ui. Pasal apa? Nak pergi ke satu tempat yang Allah turunkan azab. Naik bukit, turun
turun ke lembah. Rupa-rupanya Laut Mati itu ialah bahagian yang paling bawah dalam dunia ni. Memang kena belasah betul bumi dia. Bila tepi saya tengok dah bau semacam. Duk tepi dia pun dah bau semacam. Tengok pula dengan hitam bekarat air dia tuan-tuan. Saya takut. Sebelah sana tu negara Israel. Ni Laut Mati. Ya Allah, yang ni lah umat Nabi Lut dihancurkan. Takut saya. Nombor 2, saya takut sebab saya tengok orang putih. Mandi dia ambil selut pakai spender saja, bikini saja. Oh, dia selumur satu badan ni tuan-tuan, nampak mata je putih. Depa kata dia ubat. Sebab tu dulu tahun lepas bila saya ada masalah penyakit dekat badan saya, depa suruh saya pergi mandi dekat Laut Mati. Saya kata saya tak mau. Saya nak pergi hak Nabi Muhammad punya di Madinah. Tak pun saya nak pergi ke Turki, tempat Nabi Ibrahim, Nabi Ayub. Hentak kaki dengan air tu saya nak mandi yang tu. Akhirnya saya pergi ke Madinah tuan-tuan. Subhanallah. Takutnya tuan-tuan. Oi. Saya kata dekat mereka jom balik. Saya tak boleh tengok. Saya takut. Orang berenang tak tenggelam. Tempat yang dibinasakan. Tuan-tuan tengok tempat-tempat yang dibinasakan. Kerana apa? Dibantah mereka itu kepada Nabi mereka. Hancur. Cuba kita tanya. Apa yang kita tak bantah tentang Nabi kita? Nabi kata riba tu haram. Kita buat loan, riba. Nabi kata menyerupai perempuan bagi laki-laki haram. Kita serupa. Nabi melaknat perempuan yang menyerupai lelaki, lelaki yang menyerupai perempuan. Hari ni kalau kita kata haram. You siapa? Ha? Lu siapa lu? Oh, lu siapa? Wa tak kaca lu yang kaca wa. Wa ke against her. Wa kasih tetap kata dia. Sudah tuan-tuan. La ilaha illallah, banyaknya bantah. Nabi kata buatlah undang-undang Allah, peraturan Allah, bantah. Nabi kata tutuplah aurat, bantah. Nabi kata janganlah minum yang memabukkan, bantah. Nabi kata janganlah makan rasuah, belasah tuan-tuan. Nabi kata janganlah lawan mak bapak. Semalam kita tengok dalam video, anak panggil mak dia babi. Weh babi, mak, orang tua babi. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Itu panggil babi, yang bunuh mak, yang bunuh bapak pun ada. Ada suami yang jual isteri. Belum masuk lagi tuan-tuan yang menipu, scammer ni. Ambil duit orang kampung, ambil duit orang masjid, menipu. Makcik ada hutang, makcik ada bayaran custom tertunggak lah, ketak orang tua tu. Luak pergi cucuk duit kat tabung haji lah, makcik kena bayar, dia nak tangkap makcik, kata dia. Belum masuk lagi yang mencuri dalam masjid. Pakai telekong, kita ingat perempuan, rupa jantan. Waktu makcik tu sujud, beg kat depan. Bila duduk antara dua sujud, dah hilang beg. CCTV rakam. Dia lompat makcik, dia ambil beg. Dia lari terus tuan-tuan. Ya Allah. Nak datang semayang pun susah. Makcik, oi nanti semayang buh dalam tengkok. Buh kat beg kat tengkok tu. Allahu Akbar. Rukuk terlupa nak zip pula. Berterabur pula. Ya Allah. Susahnya. Bawa. Hilang. Tinggal di rumah. Orang pecah. Sebab tu orang dulu-dulu makcik. Dekat baju dalam tu. Mereka bubuh tu. Mereka buat poket. Baju dalam tu. Buh zip. Buh duit situ. Buh kunci rumah. Dah selesai masalah. Dulu-dulu orang tua bagus-bagus. Nak simpan duit tak bawa beg sini. Sakit tu di sini, di dalam hatiku ni. Simpan dalam bra, gini kan.
Bila nak beli barang, dia selak tudung tu. Ini tuan. Nganga toki kedai tuan. Sekarang ni banyak yang murtad, yang hina Nabi, yang hina Islam. Tapi kenapa kita belum turun bala macam Nabi Nuh? Kenapa bila datang banjir, setakat kita ya, sehari dua surut? Kenapa kita tak ditukar menjadi beruk? Zaman Nabi Musa yang bantah lawan mak tukar jadi babi. Yang lawan perintah Allah tukar jadi beruk. Zaman Nabi Musa. Kenapa kita tak dapat? Kenapa tak dapat lagi tuan-tuan? Dia terajang mak dia. Dia sepak mak dia. Tak jadi beruk pun. Tak jadi babi pun. Kerana Nabi SAW berdoa. 3 Nabi berdoa. Ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah. Janganlah ditimpakan kemarau yang panjang kepada umat aku ya Allah. Jangan bagi mereka tu kelaparan, kebuluran ya Allah dengan kemarau. Allah makbulkan doa Nabi Muhammad. Tuan-tuan hari ini duk baca dalam Facebook, dalam TikTok. Kita akan menghadapi masalah kekurangan bekalan makanan. Pada tahun 2023, WHO meramalkan dunia akan menghadapi masalah bekalan makanan. Pakat duk simpan beras sampai ke siling. Kenapa beli beras banyak? Hei, kamu tak tahukah kita nak jadi kemarau ni, tak ada apa makanan ni. Itu yang saya simpan siap-siap sampai ke siling. Maggi ke siling, beras ke siling, bihun ke siling. Dah 6 bulan dah simpan. Lama-lama bubuk yang makan. Awak tak buka dalam hadis, Nabi dah doa dah, kamu tak akan ditimpa kemarau yang macam dulu-dulu. Nombor 2, ya Allah selamatkanlah umat aku daripada balak-balak yang menimpa umat-umat dahulu kala, banjir ke apa ke, janganlah turunkan pada umat aku ya Allah. Doa Nabi ini dimakbulkan. Sebab tu tuan-tuan tengoklah hari ini tuan-tuan. Kalau datang balak pun sekejap je, lepas tu selesai. Datang satu balak, yang ni je kena, tempat lain tak kena. Berkat doa Nabi SAW. Dan yang ketiganya Nabi doa, ya Allah, janganlah kau jadikan umat aku berpecah ya Allah. Yang ni, Allah tak bagi. Kita duk pecah pada berpuluh-puluh. Sebab tu tak heran hari ni orang Islam saja berpecah tak habis-habis. Ni, tunggu lepas 5 hari bulan, start bergaduh pula. Maka siapa yang selamat? Yang selamat yang ikut Islam, selamat yang ikut Quran, selamat ikut Nabi, ahli sunnah wal jamaah. Pegang elok-elok. Nak berpecah ni memang dah pecah, dah tuan-tuan nak buat kata apa. Tapi Allah nak tengok siapa di kalangan kamu yang taat pada Allah dan Rasul. Yang ni yang kita nak bagi selamat. Sebab tu kita kena sayang pada Nabi SAW. Dialah yang nak selamatkan kita, dialah yang doakan kita, dialah yang tolong kita. Dan Nabi tidak pernah menyusahkan kita. Kenapa yang kita tak mau ikut Nabi? Rasulullah pernah bersabda, ku diutus menyatu umat, juga membawa akhlak mulia, contoh tauladan sebaik umat. Juga membawa akhlak mulia, contoh tauladan sebaik umat.